Assalamualaikum dan salam Sarawakku sayang. Buletin Ukas edisi malam 6 Disember 2020 bersama saya, Lia Amira Anarigos. Berita dimulakan dengan lawatan Menteri Utilities Sarawak Datuk Seri Dr. Stephen Rudy Utom ke empangan hidroelektrik Murum baru-baru ini. Menurut Datuk Seri Dr. Stephen Rudy, operasi empangan berkenaan tidak mengenepikan komuniti setempat. Jelasnya seperti pelaksanaan sistem tagang Murum, Taman Konservasi Flora Murum dan Enhancing Non-Timber Forest Product NTFP yang merupakan program pengurusan alam sekitar dan konservasi Kerajaan Sarawak. Beliau yang juga Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Kemenar dalam lawatan itu telah menyampaikan sumbangan perayaan Christmas kepada wakil penerima Penghulu Luhat Anyup dan Labang Paneh. Sejurus selepas itu, beliau bersama Menteri Muda Bekalan Elektrik Luar Bandar Datuk Liwan Lagang, Adun Murum Kennedy Cukpai, Residen Bahagian Kapit Nurab Keti, Residen Bahagian Bintulu Jack Aman serta Ketua Pegawai Eksekutif SEB Power James Ong telah menyempurnakan salah satu program tanggungjawab sosial SEB iaitu melepaskan anak ikan empurau. Berita seterusnya, Gereja Holy Rosary Chapel yang terletak di Kampung Piasau Utara Miri bukan sahaja digunakan untuk beribadah bagi penganut agama Kristian tetapi juga digunakan sebagai Dewan Serbaguna penduduk kampung berkenaan. Menteri Muda Pelancongan Kesenian dan Kebudayaan Datuk Sebastian Ting Chiu Yu berkata, istimewanya gereja tersebut adalah apabila pengumpulan dana dan sumbangan bagi menaik tarafnya melibatkan penduduk beragama Islam. That means 70% Muslim and 30% Christian. And fundraising, Muslim brothers and sisters, they come and help to raise this amount of money. So it's something very unique, something we are very proud of. Just hope that other states can accept each other lah. I always say accept each other lah. Like I said yesterday lah, it's not tolerance lah. We use the word accept each other. Then we'll be very peaceful and we will be very harmonious. Beliau berkata demikian kepada media selepas menyerahkan cek unit hal ehwal agama-agama lain Unifor sebanyak RM100,000 kepada Gereja Holy Rosary Chapel itu di Miri hari ini. Selanjutnya, Kerajaan Sarawak memberikan tumpuan kepada pengeluaran hasil tanaman yang boleh dijadikan pendapatan sekaligus meningkatkan sosioekonomi penduduk. Demikian menurut Menteri Muda di Jabatan Ketua Menteri Undang-Undang dan Adat Bumi Putera Sarawak, Datuk John Sikitayai semasa berucap bagi merasmikan Agriculture Outreach Community AgriCorp Siri 6 dan kursus penanaman durian Musangking di Dewan Sukan Tatau pada Jumaat. Dalam perkembangan sama, beliau yang juga Adun Kakus mengucapkan terima kasih kepada Kerajaan Sarawak dan Timbalan Ketua Menteri Datuk Amar Douglas Ugah Embas atas peruntukan berjumlah RM1 juta yang disalurkan kepada Dun Kakus untuk tujuan bantuan benih durian Musangking dan baja pertanian. Untuk itu, beliau menggesa penduduk menggunakan peluang yang ada untuk membangunkan tanah menerusi pertanian supaya memperoleh pendapatan memandangkan ketika ini durian Musangking mencecah harga ratusan ringgit sekilogram jika dieksport ke negara China dan Singapura. Berikut pula, tidak seperti tahun-tahun sebelumnya, sambutan pra-Christmas yang diadakan pada tahun ini disambut dengan ringkas mengikut prosedur operasi standard SOP yang ditetapkan kerajaan. Adun Lambir Ripin Lamat berkata, walaupun ringkas tetapi penganjurannya tetap meriah. Walaupun program saya itu simple, santai, jadi program berkatalah mana diadu kita, maya pandemik COVID-19 tu. Jadi kita tu susah kan ngadu program besar-besar. Sebab biasanya kita ngadu pra-Christmas meriah ni. Ini tapi laban kita itu di dalam menghadapi penyakit COVID-19, jadi bagus lagi lah kita ngadu program yang simple dan juga masa yang sama kita kena patuhi SOP PKP tu. Beliau berkata demikian semasa berucap di Majlis Pra-Christmas Tuai Rumah Kelid di Balai Raya Kampung Peninjau pada Sabtu. Laporan harian COVID-19 menerusi kenyataan media Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak. Hari ini tiada kes positif mahupun kluster baharu dikesan mengekalkan jumlah keseluruhan kepada 1,068 kes. Namun rakyat Sarawak masih belum dapat menarik nafas lega kerana 4 kluster sedia ada di Kuching masih lagi aktif iaitu kluster besi, kluster Jalan Abil, kluster Green Hill dan kluster Wisma Saberkas.
Dalam kenyataan sama, turut dimaklumkan mengenai kebenaran sektor spa, wellness dan refleksologi untuk beroperasi mulai esok 7 Disember 2020 dari jam 10 pagi hingga 12.30 malam dengan memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan seperti yang tertera. Setiap premis perlu memohon kelulusan bertulis daripada Jawatankuasa Pengurusan Bencana bahagian masing-masing iaitu pejabat residen sebelum beroperasi dan mengemukakan salinan kepada pihak berkuasa tempatan di mana premis tersebut beroperasi. Pihak kerajaan tempatan dan agensi berkaitan perlu memeriksa untuk memastikan bahawa premis tersebut mematuhi garis panduan yang telah ditetapkan. Operator dan semua pekerja dikehendaki untuk menjalani ujian RT-PCR sebelum dibenarkan bekerja dan keputusan ujian hendaklah negatif dan perlu dipaparkan. Selain itu, kebenaran untuk masuk ke Sarawak tidak perlu mendapatkan permit polis juga berkuat kuasa esok. Sekian edisi malam bersama saya Lia Amira dan kru penerbitan. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan pastikan anda subscribe UKAS channel di YouTube. Salam UKAS.